باتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Subhanallah, Subhanallah. Kalau ikut sebenarnya Ustazah berpetang-petang ni kan 5.30 adalah bersama dengan kongsi tadabbur setiap petang. Tapi dengan sebab beberapa masalah iaitu partner Ustazah ada urusan sepanjang 3 hari di hutan, ada program sekolah. Jadi dengan sebab tu Ustazah cancel kongsi tadabbur Ustazah 3 hari ini, semalam, hari ini dan esok. Ala kulli hal, Allah tetap juga menentukan bahawa petang-petang untuk memilih Ustazah berada dalam majlis ilmu. Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya, terima kasih kepada Gema Nur Iman yang menjemput Ustazah dan memberikan kepercayaan kepada Ustazah untuk mengendalikan kuliah asar mereka. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Semoga salam ini hingga ke syurga insya-Allah. Jadi apa yang Ustazah nak bawa pada sahabat-sahabat hari ini iaitu Ustazah nak bawa satu ayat Al-Quran untuk kita kupas, untuk kita renung, untuk kita hayati. Sebab apa? Sebab Al-Quran merupakan panduan dalam hidup kita. Tidak ada kalam yang lebih baik di atas muka bumi ini melainkan Al-Quran. Jadi justru itu Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat kerana ini merupakan satu pembuka. Jadi Ustazah nak ambil satu perkataan dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat Fatahah. Okay. Kalimat Fatahah di dalam Al-Quran untuk kita kupas. Selalu kita duduk baca Al-Fatihah kan, dalam Al-Fatihah tidak ada satu pun perkataan Fatahah di dalamnya, tetapi mengandungi makna Al-Fatah ataupun Al-Fatihah yang seluas-luasnya. Iaitu kita tengok bagaimana Allah menyebut dalam satu surah namanya surah Al-Fatah. Okay. Sampai nama surah tu ada satu Al-Fatah, Al-Fathu, menunjukkan betapa perlu untuk kita kaji. Al-Fathu bukannya nama seseorang, bukannya nama binatang, bukannya nama benda. Bayangkan, tetapi dia adalah satu kata nama terbitan. Kata masdar Al-Fathu. Okay, daripada perkataan Fatahah. Betapa Allah memuliakan seluruh nama di dalam nama-nama Al-Quran, nama-nama dalam Al-Quran. Jadi permulaan kepada Al-Fatah. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Allah membuka surah Al-Fath ini dengan menyebut Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepada kamu pembukaan yang sangat nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah kata, untuk apa Allah buka ruang kepada kamu, Allah pilih kamu, Allah meletakkan kepada kamu untuk liyaghfira lakallah, kerana Allah menjadikan setiap pembukaan dalam hidup kamu, perjalanan kamu adalah untuk mengampunkan dosa-dosa kamu. Liyaghfira lakallah ma taqaddam, dosa-dosa yang dahulu, wa ma ta'akhkhar, dan apa dosa yang akan datang, supaya dengan ilmu yang kamu dapat, dengan apa yang kamu pelajari akan mengubah cara persepsi kamu untuk masa akan datang. Maksudnya untuk menjadikan manusia ini hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau tak faham boleh terus tanya. Jadi jelas subhanallah, subhanallah. Maksudnya sebelum kejayaan datang, kita mula nampak pertama dengan idea. Kada fikiran. Fikir nak buat benda tu, nak buat benda ni, nak banyak macam yang kita nak buat. Jadi apabila idea yang Allah datangkan kepada kita, Allah bagi kepada kita bukan untuk menjadikan kita ahli neraka. Kita kena faham. Maknanya kita tak boleh ada dalam jiwa kita rasa bangga atas keupayaan yang telah Allah beri kepada kita. Subhanallah, subhanallah. Contohnya pada hari ini, Allah buka peluang kepada Ustazah untuk berada dalam majlis ilmu ini. Kan? Apabila Allah membuka peluang, lihatlah bagaimana sebelum Allah nak pilih Ustazah, Allah letakkan kepada Ustaz itu sakit kepala. Kan?
ustaz tu tak Allah bagi keuzuran. Subhanallah, subhanallah. Maksudnya, apabila Allah memilih kita, ada insan-insan lain yang Allah gunakan untuk skip dia, lalu dipilihnya kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi justru itu, dalam menentukan dalam menentukan sesuatu yang kita dapat, Islam mengajar kepada kita apabila dapat nikmat, tidaklah kita terlalu gembira, dan apabila kita mendapat duka, tidaklah kita terlalu sedih. Sebab di dalam kegembiraan kita itu, takut-takut di sana ada orang yang sedang derita. Dan dalam derita kita, kita kena ingat Alhamdulillah, sebab melalui derita kita merupakan peluang ruang kepada orang lain. Justru itu Allah menyedarkan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang tak kamu suka itu adalah baik untuk kamu. Ya Allah ya Rahman. Jadi bayangkan Allah membangkitkan perasaan dalam setiap pembukaan dalam hidup kita, biar kita rasa semuanya bahagia, baik segala-galanya. Justru itu dalam suratul Fatihah, tiap-tiap kali solat, dia sedang membina satu motivasi dalam hidup kita. Apabila kita menyandarkan segala-galanya datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu syukur sentiasa berada dalam jiwa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita kena ingat, sampai bila semua benda akan berakhir dengan akhirat. Jadi, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kasih sayang Allah ini akan berterusan ada dan kekal di hari akhirat kelak. Namun, kita ada satu tugas yang perlu kita laksanakan, itulah ad-din, agama. Dalam melaksanakan ini semua, Allah nak bagi tahu, Allah yang akan tunjuk jalan kepada kita. Lalu memohon, kita ni sangat lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat semua ini adalah kerana kita ni hamba kepada Allah. Kalau rasa tak nak fikir benda lain, ingat ini tugas aku sebagai hamba. Allahu Akbar. Apakah tugas kita sebagai hamba? Iaitu mengabdikan diri kepada Allah dan juga menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Lalu nak melaksanakan tugas ini bukan sesuatu yang senang. Okay? Nak jaga pokok senang sikit, tapi ni kita nak jaga orang. Bukan setakat nak ceritakan isi Quran. Allah tak kata tugas Nabi hanya menyebarkan isi Quran. Hanya bagi tahu, macam orang panggil syllabus lah, belajar macam kita jadi cikgu di sekolah. Kan? Daripada awal sampai habis, okey, kita dah habis syllabus pelajaran kita pada hari ini. Adakah Nabi seperti itu? Tidak. Nabi innama liutimma makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja dia kata, tidaklah aku ini diutuskan malaikat untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya, apabila kita ajar orang, kita didik dia sampai akhlaknya jadi akhlak yang cemerlang. Inilah satu perjuangan, bukan suatu benda yang senang. Sebab dia melibatkan perasaan dan emosi kita. Kalau didik benda lain, tak adalah kuat sangat emosi kita terkesan. Tapi didik orang ni nak suruh jadi akhlak baik ni, berapa banyak hati-hati kita akan terluka. Setuju kan? Allahu Akbar. Ni benda yang susah. Jadi, justru itu Allah sebut, jika Allah membuka ruang kepada kamu, inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka ruang. Kami buka jalan kepada kamu. Kami buka pintu rahim daripada ibu kamu, keluarkan kamu ke atas muka bumi ini. Bayangkan, kamu dalam kegelapan, Allah buka jalan kepada kamu sampai kamu dapat melihat satu kejayaan. Dulu kamu keadaan seperti ini, Allah buka, keluarkan kamu. Subhanallah, subhanallah. Dan ingat, tujuan Allah buka jalan kepada kita, nak gunakan jalan yang kita lalui itu, manfaatkanlah untuk Allah ampunkan dosa kita. Jadi cara dia, innal hasana yudhibna sayyiat. Kebaikan yang kamu buat akan menghapuskan kejahatan. Maknanya guna peluang ini untuk tambah pahala, ataupun untuk buat amal-amal kebaikan supaya dengan kebaikan ini dapat menghapuskan kejahatan yang lalu.
Dan juga akan menghapuskan kejahatan yang akan datang. Macam mana nak hapus kejahatan yang akan datang? Kita tak buat lagi. Maksudnya kita dapat satu nikmat hasil daripada yang kita buat. Akhirnya kita akan mengubah kehidupan kita. Kalau dulu petang-petang, tak? Kalau kita tengok orang-orang Melayu petang-petang kan, mungkin tengok TV kan. Dulu kalau pukul berapa lah, zaman-zaman saya kecil dulu, Hindustan. Lepas tu tukar balik cerita Indonesia kan. Lepas tu cerita, kalau budak-budak petang-petang cerita kartun. Tak? Jadi dia akan mengubah kehidupan kita apabila Allah dah buka pintu hati kita mencintai majlis ilmu sekarang contohnya. Sentiasa menunggu-nunggu dan tahniahlah kepada Gemma Nur Iman. Supaya mengingatkan, mengambil satu ayat daripada Quran selepas solat, hendaklah ingat Allah banyak-banyak. Bayangkan, lepas solat tapi Allah suruh kita ingat Allah banyak-banyak. Jadi macam mana Gemma Nur Iman mengambil inisiatif ini? Setiap kali lepas solat adanya waktu ataupun dalam setiap waktu solat adanya kuliah. Dalam waktu duha ada kuliah duha. Dalam solat subuh ada kuliah subuh. Dalam waktu asar ada kuliah asar. Maknanya setiap waktu ada waktu kuliah. Hebat kan tak? Tahniah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini datang daripada kurniaan Tuhan kita. Yang Allah dah pilih. Subhanallah, subhanallah. Jadi manfaatkanlah. Nampak ada peluang yang Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat ini, iaitu dengan apa yang kita pegang dah tersemak dalam hati kita suatu perubahan, lalu dia akan mengubah kehidupan akan datang. Jadi tak adalah dapat dosa yang sebagaimana dosa ini berterusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok, maknanya bukan tiba-tiba saja Tuhan pun tak. Allah semuanya kita sendiri kena ubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan kamu sehingga kamu sendiri mengubah keadaan kamu. Maknanya ubah pada mana? Ubah pada hati. Sebab raja kita ada pada hati kita. Kalau kita ubah, insya-Allah. Jangan salahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang kerana kita jadi macam ni. Jangan sesekali menyalahkan orang. Kita ada Allah yang pasti Allah akan buka ruang itu. Carilah jalan kedamaian. Carilah jalan bahagia dalam hidup ini. Okay? Kalau kita asyik duk menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, sampai bila-bila pun hati kita akan sakit dan kita tak akan berubah. Tapi apabila kita membahagiakan diri kita sendiri, kita mula nampak jalan apa aku nak bina. Apa aku akan berubah. Jadi daripada situlah cara perubahan dalam jiwa kita. Jangan menyalahkan orang. Tapi belajarlah untuk mengambil manfaat ataupun mengambil hikmah atas setiap apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita. Subhanallah, subhanallah. Okey, kemudian kita tengok apa amaran daripada Allah pula. Apabila kita sebut Fatahah, satu Allah tunjuk satu jaminan daripada Allah. Tapi Allah juga menggunakan kalimat Fatahah untuk mengancam keadaan kita. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بغتة فإذا هم مبلسون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim. Tengok Allah guna kalimat fatah. Kami buka kepada mereka abwabi kulli syai'in. Kami buka kepada mereka pintu-pintu kesenangan dari segala aspek. Hatta idza farihu, sehingga mereka bergembira dengan pintu-pintu yang telah kami buka kepada mereka. Bima utu,
akhadnahum baghtah, tiba-tiba dalam keadaan mereka tengah bergembira itu, kami pun datang kepada mereka siksa secara tiba-tiba. Apa yang dimaksudkan siksa itu? Namanya kematian. Okay? Yang datang secara tiba-tiba. Fa'idha hum mublisun, ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Bukan setakat kematian, tapi kematian itu kita panggil dia adalah kiamat kecil. Jadi dalam buka juga Allah gunakan. Allah juga kalau kamu lupa kepada Allah dalam setiap pembukaan yang kami beri kepada kamu, kami akan beri kepada kamu ujian sehingga kamu tak boleh keluar daripada ujian tersebut. Apa dia? Ujian kesenangan dunia. Kamu hanya nampak dunia tetapi tidak nampak akhirat. Inilah dia azab ataupun satu bahana yang Allah tutup dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati itu hanya melihat dunia tanpa melihat akhirat. Akhirnya tak kira siapa pun dia, orang memang belajar agama ke tak belajar agama ke, tua ke muda ke, kecil ke besar ke, OKU ke tak OKU ke, semuanya akan dihinggapi penyakit ini. Apa dia? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Allahu Akbar, takutnya. Ni mengata juga kat diri sendiri kan. Cinta dunia dan takut mati. Subhanallah, subhanallah. Ustazah tak teringat tak anak Ustazah? Dulu-dulu kan asyik duduk dengan kuliah dengan Ustazah ni kan. Apa anak Ustazah kata? Apabila ditanya, adik takut tak mati? Tak, adik tak takut mati. Sebab apa? Sebab kalau mati adik dapat jumpa Allah. Ya tak? Masa tu dia hanya baru tahu, kenal ataupun dengar apa yang kita cakap kan. Sekarang ni dah mula start sekolah. Apabila dah mula start sekolah, ada duit tabung. Yang tu pandai dah pilih. Semua pandai pilih dah kan. Dah bijak dah sikit. Umur baru 5 tahun. Lepas tu tanya dia pula, adik nak mati tak? Tak nak. Adik takut nak mati. Kenapa takut mati? Bukankah mati itu boleh jumpa Allah? Tapi adik nak main. Tapi adik nak beli tu, adik nak beli ni. Ya Allah, baru budak kecil. Bayangkan. Baru dapat nikmat dunia, kenal dunia sikit. Itu bayangkan baru kecil. Kita ni. Hak yang dah besar dah ni. Yang bukan setakat besar. Dah hampir nak balik semula ke dunia asal dulu. Dah masuk umur. Apa ni kita sebut, umur emas ni. Tak? Allahu Akbar. Sebab itulah benda yang sangat sukar. Tak? Apabila kita pergi kedai, dalam hati dah kata tak nak beli. Ada je selai kita beli kan. Ada je. Umur senja Kak Ain kata. Ya betul Kak Ain. Umur senja kan tak? Dah kalau senja masuk maghrib dah lah. Kan tak? Subhanallah. Jadi ada je. Melainkan kita pasakkan dalam jiwa kita, tak salah untuk membeli. Tapi bukan kerana mencintai dunia, tetapi kita memanfaatkan adalah untuk manfaat akhirat. Okey, Allahu Akbar. Noazah kata masuk isyak. Yelah sebab ada kat Brunei kan. Okey. Umur dah maghrib. Subhanallah. Jadi, apabila tengok amaran Allah kata apa? Kalau kami dah buka kepada kamu jalan, tapi kamu tak ambil manfaat untuk semakin ingat Allah. Bahkan kamu lupa Allah. Semakin kamu mencintai dunia. Kami tambah. Sebab hakikat dunia ni kan Allah kata kepada dunia. Wahai dunia, pergilah kamu mencari kepada manusia ini. Semakin orang tinggalkan kamu, semakin kamu kejar dia. Bayangkan. Dan semakin orang mencari kamu, semakin kamu melarikan diri. Maksudnya apabila orang tu berusaha nak dunia, dia baru dapat sikit kan. Dia tak bagi banyak pun sebenarnya, tapi dia mula menyibukkan diri. Akhirnya dia akan semakin sibuk dengan dunia. Sebab apa? Maksudnya melarikan diri bermakna benda tu mesti dapat cari, kejar dunia. Tapi pada orang yang tak nak dunia, dunia akan datang kepadanya. Sebab apa? Sebab untuk uji.
Allah sedang membuka kepadanya. Subhanallah, subhanallah. Nak tengok dia tu ni betul-betul tak nak mencintai akhirat ataupun tidak. Nak mengambil manfaat ataupun tidak. Subhanallah, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat doakan kepada ustazah. Kan tak? Supaya bertahan. Kan tak? Supaya sedar dan betulkan niat sepanjang masa. Jangan buat sebab untuk mendapatkan untung dunia. Okay dah? Tapi buatlah semata-mata untuk mendapat untung akhirat. Contoh kan? Contoh, ustazah fikir, okay dah? Apabila ustazah kata ustazah nak berniaga. Contoh kan? Ustazah kata nak berniaga. Apabila fikir nak berniaga, apa matlamat kamu? Apa matlamat kamu? Pertama, mungkin dengan perniagaan ini, aku nak bayar kepada gaji pekerja. Kan contohnya. Okey, niat yang betul. Tapi, apabila lama kelamaan, takut-takut berapa persen akan kamu ambil. Na'udzubillah min dzalik. Takut setan tu kan dia jahat. Dia akan kacau otak-otak kita ni semua. Kan? Lalu, benda paling penting bahawa kita sedang membantu orang. Kalau kita niat nak bantu orang, tidak, insya-Allah. Contohnya macam Ustazah kata, Ustazah plan nak keluarkan sambal bilis rangup. Tidak, hasil daripada seorang sahabat daripada KL, dulu dia ajar Ustazah. Macam mana cara nak buat sambal bilis rangup. Jadi apabila kat rumah Ustazah, sepanjang masa mesti ada je sambal bilis rangup atas meja. Dia orang datang, orang tanya. Kan tak? Jadi Ustazah berfikir, kalau aku buat kerana orang puji, kerana orang kata tak jual ke, kerana itu maknanya aku nak habuan dunia. Tapi apabila fikir, ya Allah, kenapa tidak aku buat juga kerana bilis adalah keluaran kepada penduduk kampung ini. Ustazah duduk dekat pantai kan. Area sini ramai orang yang jual bilis, ada ramai orang yang ke laut. Jadi dengan sebab niat itu adalah untuk membantu, sama-sama dapat saham akhirat. Bayangkan? Nak saham akhirat bukan semestinya mesti free, kita kena faham. Jadi apabila kita membeli, dia pun kata okey tak apa, saya bagi kurang sedikit sebab saya pun juga nak saham akhirat. Maknanya kita sama-sama untuk dapat saham akhirat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apabila kita niat untuk bantu orang, dia pun dapat saham akhirat, kita menjana semua orang menjadi saham akhirat atas usaha yang kita buat. Jadi dengan sebab itu moga-moga Allah meridai. Bukan untuk mencari habuan dunia insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat bolehlah jadi ejen ustazah nanti kan? Kita sama-sama membantu di antara satu sama lain untuk semua dapat pahala dalam gerak kerja dakwah, khususnya kepada ustazah di Tarbiyah Stay di sini dalam pertubuhan penggalak dakwah ummah Malaysia, dan juga sahabat-sahabat boleh bagi infak kepada Gema Nur Iman untuk melaksanakan misi target dia setiap waktu dalam Islam, setiap waktu solat ada kuliah. Kan? Jadi kita boleh membantu. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa Allah sebut? Allah nak bagi orang tu apabila dia nampak dunia, dia gembira, lalu dia lalai. Akhirnya kalut dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya tiba-tiba mereka kalut sampai bila? Sampai mati. Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kecelakaanlah kepada kamu, alhaakumut takatsur, orang yang membanyak-banyakkan. Sebab dunia ni akan datang, jadi kamu akan seronok, jadi makin hari makin sale makin tinggi. Contohnya. Jadi kamu akan sibukkan diri kamu dengan dunia ini, dengan membanyak-banyak, dengan hitung sesuatu yang takatsur. Takatsur ini maknanya sesuatu yang boleh dibilang-bilang, kan? Lepas tu hatta zurtumul maqabir. Sampai bila kamu akan seperti ini? Sampai kamu ziarah kubur. Bayangkan Allah guna bahasa isti'arah di sini, iaitu ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ya Allah. Pelik kan? Dia tak kata sampai mati. Dalam ayat ini dia kata baghtah. Sampai tiba-tiba. Dia tak kata mati lagi. Tapi Allah sembunyikan perkataan mati itu. Hakikatnya kamu tak mati.
tapi kamu sedang diberi hak kamu atas apa yang telah kamu laksanakan. Sebentar ziarah, kita tak akan ziarah lama-lama. Sebab tu orang tak duduk dalam kubur tu lama-lama. Lepas tu dia akan pergi ke negeri akhirat. Namun bunyi tak lama. Tapi sebenarnya waktu kita berada dalam akhirat ataupun dalam kubur lebih lama daripada usia kita. Kan? Sedar-sedar betul. Kalau orang tanya, ya Allah, dia tu dah setahun dah mati. Dia tu dah berapa tahun dah mati. Okey, itu masa kita ingat. Cuba kita renung balik. Berapa lama dah Nabi Adam meninggalkan kita? Tok kita. Tapi kita makin lalai. Betul. Ustazah sendiri pun dah fikir, ya Allah, sampai bila aku jadi macam ni? Jadi ya Allah, tolong pertahankan, tolong bagi kekuatan untuk teruskan meneruskan gerak kerja dakwah ini. Aku tak ada apa pun ya Allah, terlalu kecil, terlalu kecil usaha yang nak kita laksanakan ini. Subhanallah. Kita tak tahu kan? Sebab kepada siapa yang kita harapkan, kadang-kadang orang yang kita harapkan harap-harap kan tak? Tapi akhirnya tertiarap. Nak bagi tahu bahawa kita tak tahu rezeki kita ini di mana. Jadi doakanlah ada insan-insan khususnya daripada keluarga Ustazah akan meneruskan gerak kerja dakwah ini. Okay? Legasi ini tidak akan berjaya kalau hanya terhenti pada di sini. Ustazah juga akan mati. Betul tak? Ustazah akan mati, kita semua akan mati. Tapi kita sangat berharap ada orang yang akan meneruskan gerak kerja kita ini. Subhanallah. Sebab tu kita tak buat sendirian. Ustazah melaksanakan gerak kerja ini di bawah namanya pertubuhan. Kan? Atau namanya persatuan. Sahabat-sahabat mesti ada persatuan Gema Nur Iman. Contohnya kan. Jadi ada orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Subhanallah, subhanallah. Ni'matnya bersahabat. Moga-moga sahabat ini sampai ke syurga. Okay. Jadi kita takut kan? Justru itu apabila kita tahu Allah yang bernama Al-Fattah, Allah memulakan Quran dengan namanya Fatah, Ustazah huraikan dari sudut Fatah. Bermakna satu, membuka ruang jalan yang baik. Satu lagi, Allah bagi peringatan. Allah buka dunia kepada kita, merupakan satu kita inzar daripada Allah. Takut-takut orang tu menjadi kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah tiba-tiba terhilang perkataan tu. Nikmat yang Allah bagi tapi bukannya satu rahmat tapi dia ada satu azab. Kita panggil apa? Istidraj. Takut-takut nikmat itu merupakan istidraj. Tidak. Lalu apa perlu kita buat? Jangan lupa antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, penghubungnya adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata kepada orang mukmin. Tidak ada tempat yang dia nak tuju. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ni jadi hamba, buat kerja semua apabila kita nak Allah tu redha pada kita. Semua kerana Allah. Yang kedua, minta tolonglah dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak? Doa dan doa. Mohon pada Allah agar semua kerja yang kita buat ini berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang selari dengan perjalanan orang-orang yang telah Allah redha kepada mereka. Yang mana Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Iaitu Allah redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang sangat takut kepada Tuhan. Jadi satu benda je yang boleh jaga kita untuk kita kekal istiqamah, iaitulah khasyah. Okay? Khasyah. Takut. Allah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang sangat takut kepada Allah ini adalah al-ulama. Ulama mana? Hari ini apabila sebut ulama, orang akan petikai. Sebab ada dua jenis ulama. Satu ulama satu ulama ulama yang baik. Okay. Namun apabila sebut ulama, maksudnya orang yang berilmu. Orang yang mendalami ilmu semata-mata untuk kehidupan hari akhirat. Kita doalah moga-moga benar-benar Allah pilih kita berada di atas jalan benar sampai ke akhir hayat kita. Jadi macam mana nak ikat diri kita dengan doa? Antara benda kita doa dengan Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Wahai Allah, berikanlah keputusan di antara kami ataupun bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran. Beri keputusan maknanya biarlah kami ini berada di atas jalan yang benar. Minta doa Allahumma ftah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Biar kami nampak kedah bahawa yang memisahkan kita orang ni kerana Allah sedang membuka kepada kita jalan kebenaran. Sebab apabila kita buka sesuatu, barulah kita nampak akan terdampak dua benda yang berbeza. Betul tak? Mesti akan nampak. Okay, contohnya kita pejam mata, semua nampak gelap. Okay? Kita buka mata, baru nampak, oh ini warna lain, ni warna lain, ni warna lain. Begitulah. Ada. Jadi untuk mendapat suatu maklumat, sesuatu tu kita takkan tahu kalau kita tak belajar. Walaupun nampak di peringkat awalnya kita tahu kan apakah ini warna biru. Daripada mana warna nampak perkataan biru tu sendiri. Kalau kita tak belajar, okay, ini warna biru. Kalau tak ada orang yang bagi tahu pada kita ini namanya biru, 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 biru. Kita tahu kan itu adalah biru? Tak tahu. Inilah satu anugerah Allah, namanya bahasa yang Allah bagi. Bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita minta daripada Allah, biar buat satu keputusan di antara kita dengan orang lain ini, dengan musuh-musuh ini, dengan kebenaran. Biar yang dia nampak adalah satu kebenaran daripada Allah. Contoh macam ni, saudara. Kalau orang tu sebut perkataan warna biru, kan? Biru. Dalam otak kita nampak apa biru? Dalam otak kita ni. Otak kita nampak apa? Kalau mungkin musim dalam pilihan raya, biru nampak bendera dacing, kan? Kalau Nak Azhar kata biru nampak laut, okay tak? Kalau orang lain pula kata dia duduk tempat pergunungan, dia mungkin kata nampak biru, nampak langit, kan? Okey. Tapi Al-Quran menyebut apa tentang biru? Biru adalah warna yang Allah sebut di dalam Al-Quran, warna orang yang Allah azab di hari akhirat, iaitu mukanya lebam kebiru-biruan. Tentang azab. Warna biru yang Allah sebut dalam Quran adalah cerita tentang azab. Tapi dalam dunia, apabila kita nampak biru itu lambang, kalau orang buat kajian, orang putih buat kajian kan, warna paling tenang dia kata. Warna yang menenangkan adalah warna hijau. Wallahu a'lam lah. Tapi sebab orang yang buat kajian tu bukan orang Islam kan. Jadi dia kata warna yang paling tenang sekali adalah warna biru. Sebab tu dia mula memupukkan di peringkat awal. Cuba kita pergi tengok lansir hospital. Dulu-dulu kan semua lansir hospital semua warna biru je kan, dekat sebab nak bagi tenang kepada orang-orang yang sakit. Warna biru. Wallahu a'lam, itu kajian kepada orang. Tapi dalam Quran, apabila dia nak sebut warna yang menenangkan, itu kajian orang putih. Untuk orang Islam pula, apabila dirujuk kepada Al-Quran, warna ahli syurga adalah warna hijau. Jauh beza tu. Warna biru dalam Al-Quran, warna orang kena azab. Tidak. Warna hijau adalah warna ahli syurga. Jadi orang yang mungkin pakar doktor, pakar cahaya kan, untuk orang bahagian mata, macam mana nak bagi mata tu terang, dia suruh tengok sesuatu yang hijau, pokok-pokok, tengok benda-benda yang warna hijau, dia akan menenangkan. Kerana warna hijau adalah warna syurga. Warna yang boleh kita memberikan satu ketenangan. Siapa tolong mute-kan suara? Admin, tolong bantu mute-kan suara yang. Baik, Ustazah. Okey. Subhanallah, subhanallah. Itu perbezaan. Sebab tu kita minta yang depan mata kita ini Allah beri kebenaran itu melalui Al-Quran. Jadi apabila kita ada ilmu Quran, orang tak boleh tipu kita. Betul tak? Orang tak boleh tipu kita pun. Sebab tu penting kepada kita ilmu mana? Ilmu Quran dulu. Sebab kalau kita dapat ilmu selain Quran, jadi kita akan berpegang teguh bahawa tak betul ni kajian orang ni. Sebab tu benda pertama yang Islam suruh kita ajar anak-anak kita, faham Quran dulu. Faham Quran. Biar dia faham. Jadi doakan untuk Ustazah kan tak, untuk memanfaatkan peluang ini, khususnya dalam program klinik Quran yang Ustazah buat.
Klinik Quran hanya akan berjalan hari Isnin, Selasa dan Rabu. Tapi hari Khamis malam Jumaat ada waktu untuk ustazah sama-sama meruqyah diri sendiri dengan anak-anak ini dengan membaca Yasin. Yasin itu ada salah satu daripada ayat-ayat ruqyah. Maknanya untuk kita terangkan hati kita dengan buat air penawar sendiri hari Rabu. Hari Ahad adalah hari ustazah akan menceritakan apa yang ada kaitannya dengan Quran supaya anak-anak ini akan menghayati, ya Allah, sebenarnya ini isi Quran, ini isi Quran, biar dia melihat satu kebenaran. Jadi doakan untuk ustazah memanfaatkan waktu maghrib dan hingga waktu isyak daripada jam 7 sampai jam 9 adalah peluang untuk kita membina saham akhirat kita bersama. Kan? Jadi siapa yang ingin membantu dalam gerak kerja ini, boleh sama-sama kita kumpul bersama pahala, kan? Orang ini mungkin bantuan melalui kewangan, orang ni bantuan melalui doa, orang ni bantuan melalui macam-macam. Ada. Subhanallah, subhanallah. Jadi balik semula kita kepada Fatahah tadi. Nampak kalimat Fatahah di dalam Al-Quran. Okay. Jadi selain daripada itu Allah juga sebut kalimat Fatahah dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat boleh buka dalam surah Al-Fatir ayat yang kedua. Allah sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Apa sahaja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa sahaja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Nak bagi faham, dia namanya Fatahah adalah satu dengan bahasa lain adalah satu anugerah. Kan? Okay. Biar kita melihat ini merupakan satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi pembuka, sahabat-sahabat perasan tak apa perkataan yang akan keluar daripada kalimat Fatahah? Pertama, miftah. Miftah maknanya kunci. Bukankah apabila kita nak masuk suatu benda, pergi mana-mana, nak bergerak mana-mana, apapun mesti ada kunci, kan? Kunci tu mesti ada. Contohnya nak naik kereta, kan? Nak naik kereta, nak pergi ke masjid. Kalau tidak kerana kunci, kamu dapat pergi tak? Boleh naik kereta tak? Tak boleh. Walaupun kereta tu ada minyak, kereta tu ada enjin, kereta ada orang, tapi kunci yang tak ada. Subhanallah. Oleh sebab itu, jadilah kita semua kunci-kunci syurga. Pembuka. Oleh sebab itu, hargai, hormati, sayangi kepada semua kunci-kunci syurga. Siapakah dia kunci-kunci syurga? Pertama, kunci syurga kita adalah ibu bapa kita. Kan? Yang paling penting kunci syurga kita adalah kalimat La ilaha illallah. Itu nombor satu. Tanpa syahadah, kita tidak akan dapat membuka pintu syurga. Syurga hanya untuk orang-orang yang beriman. Syurga hanya untuk orang-orang yang mengaku Allah itu Tuhan mereka dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasul. Nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya. Buat pengakuan dulu. Bermakna hanya orang yang beriman itu adalah kunci. Tak kira siapa. Sebab tu kalaulah ibu bapa itu bukan orang yang beriman ataupun bukan orang Islam, kita tak boleh nak bawa mereka sama-sama masuk syurga. Sebab dia tidak ada kunci individu, kita panggil. Kunci individu inilah yang Allah pelihara kita melalui solat. Siapakah yang menjadi saksi kita? Kalau orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, ada saksi imam dekat depan kan. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah, ikut saya. Ada aja. Tapi kalau kita ni memang lahir-lahir Islam, bayangkan. Siapa yang menjadi saksi kita sekarang? Allah yang menjadi saksi kita. Orang-orang yang beriman apabila kita salat berjamaah menjadi saksi atas kita. Sebab tu dalam tahiyat kita ada asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun angkat jari. Kita renung jari tu. Kita pun turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi berbeza adalah satu kelompok-kelompok orang lain apabila dia buat asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun eja alif lam lam. Kan dah ada juga. Kalau kita pergi ustazah mula-mula peliknya masa pergi dekat negara Arab lah. Kan dah apabila kita negara Arab, orang Arab tu tangan dia gerak. Kita kata, apalah dia buat. Dalam solat mesti tak khusyuknya. Sebab apa sampai kepada tahiyat tu intai jeling je orang sebelah tu. Godek tangannya. Lalu apabila nak melepaskan rasa ragu dalam hati tu, apa yang dia kodek. Tanyalah kepada orang Arab. Apa yang kamu buat tangan pusing tu? Dia kata kita sedang menulis kalimat Allah. Nak bagi tahu bukan setakat kita angkat tangan ini, tapi kita menyatakan Allah itu Esa. Tulis kalimat Allah. Oh, baru tahu. Kan kalau tidak tak tahu pun. Jadi yang kedua, pemegang kunci syurga kita adalah ibu bapa kita. Yang ketiga adalah anak-anak kecil yang belum baligh. Itu adalah kunci-kunci syurga kita. Sebab itu kalau nak tahu kita ni ahli syurga ataupun tidak, bagaimana, lihatlah kita melayan anak kita bagaikan kita ini adalah hamba dia. Kan? Kita layan mak kita bagaikan kita ini adalah hamba dia. Memang kita bukan hamba dia, tak, cara kita melayan. Subhanallah. Anak-anak kecil yang belum baligh, bayangkan kalau anak kecil, Umi nak benda ni, okay, kita pun beli. Kita ni macam hamba dia kan, ikut apa dia nak. Okay, betapa kamu baiknya menghargai orang yang aku hadiahkan kepada kamu. Dalam diri kamu ada rasa nilai kasih dan sayang, lalu Allah yang akan menyayangi kita. Sebab tu ibu anak-anak ini kena jadi orang yang sentiasa syukur. Dengan cara macam mana? Iaitu mendoakan ibu bapanya. Rabbana rabbighfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wahai Allah, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami masa kami kecil. Dia tak kata sebagaimana mereka menyayangi kami, stop dekat situ. Tapi doa tu aja masa kami kecil. Sebab kita masa anak kecil tak marah sangat pun. Tapi rugi kalau orang masa anak kecil itulah yang mereka marah. Okay? Sebab cara kamu melayan ahli-ahli syurga. Cara kamu memandang kepada kunci-kunci syurga. Masa belum mereka balik. Ya Allah, banyaknya dosa. Ustazah lah terasa. Ya Allah, terlalu banyak dosa-dosa aku. Tidak, khususnya kepada anak-anak. Kan? Khususnya kepada anak-anak. Sebab tu kita akan sentiasa meluangkan masa, ambil masa, ruang masa, tidak, untuk bersama dengan ahli-ahli syurga ini. Kalau kita tidak menyayangi ahli-ahli syurga ini, bermakna takut-takut kita bukan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu tanda-tanda aras orang tu kita boleh tengok orang tu ahli syurga. Dia menyayangi orang yang bakal masuk syurga. Bayangkan. Dia menyayangi ibu bapa yang dah nyanyuk contohnya. Dia menyayangi anak-anak kecil. Dia menyayangi orang-orang yang lemah. Subhanallah. Bukankah Nabi kata dalam syurga itu ramai yang masuknya adalah golongan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jadi dia lebih banyak bersahabat dengan orang miskin. Bayangkan. Dia memiskinkan diri dia dengan cara macam mana? Berkawan tak tunjuk, dengan pakaian mewah-mewah, supaya tak nak nanti terkecil hati kepada orang-orang yang berkawan dengan dia. Subhanallah. Dia punya menjaga. Sebab tu Nabi sebut man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak menjaga hati dan perasaan orang, Allah juga tidak, dia man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Allahu Akbar. Sebab tu apapun dosa yang kita buat, apapun musibah yang datang pada kita, selalu kita refleks balik. Ya Allah, kada ampunkan dosaku, wahai Allah. Kada, andai kata inilah merupakan satu jalan daripada kamu, bukakan kepada aku pintu-pintu syurgamu melalui jalan-jalan ini semua. Allahu Akbar. Jadi kita tengok bagaimana Allah juga mengatakan apabila yaftah ini merupakan satu namanya kita sebut kunci syurga tadi kan. Okey, miftah. Okey, Fatih, ada kita sebut orang yang membuka. Bermakna Allah akan memuji kepada orang yang membuka jalan kepada orang lain. Sebab tu gunakanlah semua kelebihan yang kita ada untuk menunjuk jalan kepada orang. Sebab tu berbahagia
Kalau Allah tempatkan kita di tempat orang yang tak tahu benda sesuatu, lalu kitalah pembuka supaya dia nampak jalan. Memang pelik untuk kita ajak jalan dalam keadaan orang tak tahu, orang stres, orang tak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba kita nak bagi tunjuk jalan macam ni. Bayangkan, bukan benda yang senang. Jadi Allahu Akbar. Berbahagia kalau Allah tempatkan kita. Kita kena ingat cahaya apabila lampu, kita ada lampu suluh. Kalau lampu suluh itu, kita duduk dalam waktu siang hari, waktu yang panas terik. Ada nilai tak pada cahaya lampu tersebut? Sikit pun tidak ada manfaat kan? Kita pegang je, tapi kita tak buang. Pegang maknanya kalau aku keluar pun tak ada nilai. Maknanya dia akan menjadi orang yang kelebihan yang Allah bagi padanya tidak dapat dimanfaatkan kerana ramai lagi orang lain yang lebih baik daripada dia, lebih pandai daripada dia. Tapi tiba-tiba Allah tempatkan dia di tempat waktu malam, di tempat orang lain dalam kegelapan. Kamu Allah hantar tempat orang tak pandai mengaji contohnya. Jadi pada masa itu kita ada lampu, kita petunjuk. Bermakna tak orang yang dalam kegelapan semuanya bahagia sebab mendapat cahaya lampu daripada kita. Kitalah Al-Fatih, kitalah pembuka. Jadi berbahagia. Berbahagialah jika kita menjadi Fatih, orang yang membuka. Contohnya di negara mana yang tak ada pun kelas mengaji, lalu kita pun buka kelas mengaji. Bayangkan indahnya. Indahnya. Dengan jalan yang kita pilih, dia merupakan saham akhirat kita. Sebab kita pembuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi Ustazah pergi untuk beli bilis tadi kan. Dekat tempat bilis, Ustazah pergi beli bilis. Jadi orang tu pun tanya, Ustazah sebutlah Ustazah buat program, Ustazah bina tarbiyah stay untuk kita buat mengaji secara percuma kepada kanak-kanak daripada, ya Allah, dia kata seronoknya, dia kata dia kata saya ada tempat, dulu dia adalah kedai makan, tempat saya tu, tapi saya nak infakkan tempat ini, dia kata tak ada, saya dah tanya ada tak, carilah orang suruh dia mengajar dekat situ, tempat tak perlu disewa, saya bagi je dulu, kata dia uruskanlah tempat tu untuk mengaji orang. Tapi ya Allah, sukarnya nak cari orang yang sanggup untuk buat gerak kerja seperti ini. Dia buatlah, lepas tu dia letaklah bayaran apa-apa, bayaran gaji apa atas mereka semua. Cuma saya sedia tempat sahaja. Yang lain saya serah. Dia kata. Terpulanglah pada dia. Saya tak suruh dia bagi persen pun pada saya. Tapi Allah sampai sekarang saya tak dapat. Hanya tempat itu terkubur seperti itu. Tak tahu ada orang nak sewa. Tapi sedih ralat dia kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita daripada tempat tak ada, kita bina. Bayangkan, subhanallah. Dan tempat yang buat pengetahuan sahabat-sahabat, tempat yang Ustazah bina klinik Quran ataupun tarbiyah stay sekarang ini, dan Ustazah sedang merangka sebab pelajar semakin ramai dan Ustazah melihat dalam keadaan macam ni perlu untuk dibina satu tempat baru sebelah daripada dia untuk menampung keadaan tempat yang lebih bersistematik lah untuk mengaji. Sebab kita Ustazah menggunakan sistem klinik maknanya orang datang klinik, kita pun bagi kad kan, ambil nama dia, kad dia, muka surat berapa, semua kad itu akan diberikan kepada doktor yang akan cek bacaan. Jadi direkod, setiap orang akan direkod. Maknanya bukan macam sekolah, ambil kedatangan seorang-seorang, tak ada. Kita guna sistem klinik. Sebab tu namanya klinik. Jadi setiap orang akan mengaji selama 10 minit. Dalam tempoh habis dia mengaji, dia akan duduk satu tempat dan tempat itu merupakan satu tempat untuk Ustazah briefing mereka bersama-sama. Yang mana dalam masa menunggu, dia takkan tunggu dalam melanguk, baca seorang-seorang, tak. Ustazah yang akan bimbing dalam keadaan jumlah yang ramai itu sebelum menunggu waktu mereka dicek bacaan mereka oleh setiap doktor-doktor ni lah. Walaupun kita mungkin tak dapat orang yang bertaraf doktor. Okey, tak apa Kak Azhar, doakan kami semua sebab dah waktu maghrib di Brunei ya. Tapi kita cuba membina dan doakan untuk Ustazah, Allah buka pintu hati orang-orang yang ada kelulusan dalam bidang Al-Quran dapat tampil bekerja dengan Ustazah untuk benar-benar menjadi doktor Al-Quran. Itu. Itulah benda yang dalam plan. Subhanallah. Habis. Macam mana boleh terhenti ni? Okay.
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengan sebab itu, moga-moga Allah sengaja bagi tempat ini asalnya daripada awal mula-mula pembukaan kepada tanah ini. Tanah ini adalah dalam plan kerajaan, ada tempat untuk didirikan masjid di kampung ini. Tempat Ustazah bina ni. Tapi akhirnya mereka putuskan tak jadi. Sebab dia berada di bahagian dalam sedikit. Jadi akhirnya dibina masjid dekat jalan besar. Nak buat surau lah asal-asalnya. Akhirnya kerana tak jadi dan hari ini Allah memilih Ustazah untuk Ustazah buat satu tempat mengaji tu. Ustazah nak namakan dia mini surau. Okey tak? Nak letak sebelah daripada tarbiyah stay ni, kita nak letak sebagai mini surau dan kita akan letaklah sebab jalan yang tempat Ustazah lalu ini adalah jalan alternatif sebab biasa kat depan tu adalah jalan yang sangat jam. Musim-musim perayaan, musim-musim orang KL balik ke Terengganu ke Kelantan, dia akan lalu jalan utama dia. Jadi selalu akan adalah jam depan-depan rumah Ustazah ni. Jadi susu itu kita manfaatkan, bukan sekadar tempat untuk kita mengaji anak-anak untuk berkuliah bersama dengan anak-anak, tapi tempat itu juga akan dijadikan sebagai surau untuk orang singgah. Jadi doakan kejayaan ini sama, tapi dia takkan datang berjaya dengan sekaligus kan, dia datang juga daripada diri kalian semua. Jadi Ustazah sebelum berakhir menyeru kepada sahabat-sahabat bersama dengan Ustazah dalam menjayakan misi ini, sebab kos untuk buat mini surau itu agak tinggi sedikit kerana tempat ini Ustazah dekat Terengganu, dekat Setiu kos dia sangat tinggi sebab kawasan ini kawasan banjir, tapi tahun ini kita doa, ya Allah tolong jauhkan banjir ini daripada sini. Dengan keberkatan kita mengadakan tempat ini sebagai tempat Al-Quran. Jadi kita kena buat bim tinggi sikit lah dalam empat kaki. Jadi apabila kita nak tinggikan sikit itu, jadi kos yang lebih tinggi daripada pembinaan atas tanah biasa. Doa-doakan untuk Ustazah dan dengan itu Ustazah juga mengambil ruang mohon daripada Bonda Nur iaitu sesiapa yang ingin berinfak boleh berinfak di dalam akaun Penggalak Dakwah Ummah Malaysia yang Ustazah uruskan. Bukan dalam akaun Ustazah tapi akaun penggalak untuk kita bina suatu saat apabila wang itu kita nampak mula okey, Alhamdulillah, kita akan start pembinaan dan Ustazah sedang mencari plan untuk buat mini surau tersebut di atas tanah tempat arwah atuk Ustazah sendiri yang telah dia berikan kepada mak dan sekarang ni mak menginfakkan, mak memberikan tanah ini untuk dibangunkan. Alhamdulillah. Okay, jadi Ustazah rasa cukup sekadar itu untuk 1 jam yang telah dimanfaatkan. Ustazah pun banyak juga benda urusan yang nak diselesaikan ini. Kada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk infak Jumaat yang sahabat-sahabat buat ini, Ustazah menggunakan sebab sampai ke hari ini kalau Ustazah buat infak pagi Jumaat itu nampaknya tidak ada sambutan sangat untuk diorang datang ke tempat Ustazah. Jadi Ustazah akan gunakan infak Jumaat itu pada malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Ustazah akan jamu pelajar-pelajar ini dengan makan setelah membaca surah Yasin. Walaupun benda tu sedikit dan benda lain Ustazah akan gunakan untuk infak hari Jumaat juga untuk sahabat-sahabat dapat pahala. Padahal Ustazah boleh buat je pun hendak tak payah makan, hendak apa. Tapi Ustazah kata doa daripada anak-anak ini. Jadi selepas baca Yasin kita akan mendoakan kepada semua pengifak Jumaat. Sebab tu Ustazah mohon kalau sahabat-sahabat bank in duit, tolong tulis dalam tempat reference, tulis infak Jumaat. Maknanya infak Jumaat Ustazah boleh asing lah. Dia memang duit daripada infak untuk waktu Jumaat. Kalau infak pembangunan, tulis infak pembangunan. Kalau infak untuk Ustazah, tulis untuk infak untuk Ustazah. Maknanya semua ditulis dalam satu akaun itu tapi reference itu supaya senang Ustazah buat kerja audit. Dan Ustazah sekali lagi sebelum berakhir, Ustazah sedang mencari orang yang nak menjadi SU Ustazah, ketua peribadi Ustazah dalam keadaan Ustazah rasa Ustazah perlu untuk melancarkan lagi gerak kerja ini. Siapa yang nak, kalau duduk jauh, mari duduk sekali dengan Ustazah. Rumah Ustazah banyak bilik, kita duduk bersama dengan Ustazah, kita buat gerak kerja bersama, bagikan satu keluarga. Tapi perempuan lah, tak boleh lelaki lah duduk dengan Ustazah ni, kan tak? Dalam keadaan Ustazah tengok suami Ustazah pun kerja dekat KL, jadi banyak benda yang perlu Ustazah uruskan. Jadi insya-Allah kerja dakwah takkan ditinggalkan sama sekali.
Macam mana nak infak? Okey, dalam akaun boleh PM Ustazah. Okey, apa-apa hal berkaitan boleh WhatsApp Ustazah di nombor 019-522-0021. Mohon maaf ya Bonda, Ustazah gunakan peluang ini untuk mengiklankan benda ni. Okay, moga-moga kita sama-sama berjuang dalam bidang masing-masing. Wallahu alam, aqulu lahadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan balik kepada Bonda Nok. Waalaikumsalam. 019. Okey, Bonda tolong ulang balik. Ada orang suruh minta tolong ulangkan nombor telefon. 019-522-0021. Kosong. Terima kasih Ustazah. Dah ada tulis di chat tu. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustazah. Apa yang kita boleh ambil daripada kuliah Ustazah hari ini ialah tugas kita sebagai hamba Allah adalah mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kita terus istiqamah dalam kerja dakwah. Kebaikan yang kita buat dia dapat menghapuskan kejahatan. Belajar mengambil hikmah daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan dari golongan cinta dunia dan takut mati. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hibahan kuliah pada malam ini, Ustazah. Boleh. Okey, pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Asri Hijrah dengan Hayatul Saabah. Jadi teruskan bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah kita sediakan. Dengan ini mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sebagai penutup majlis, mohon Ustazah bacakan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kepada semua. yang ingin berinfak, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Salam warahmatullahi Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, kalau nak dengar Terima rekaman kasih Ustazah. Assalamualaikum. Apa dia? kalau nak dengar rekaman tadi kat mana? Rakaman tadi? Ustaz. Nanti Siapa yang kami tanya? masukkan Ustazah. Nanti kami masuk